adalah menjadi perkara biasa jika golongan agama terlibat dalam perbomohan pada tahun 60-an, 50-an, 40-an dan sebelumnya, kerana masyarakat pada waktu itu belum lagi maju pemikiran mereka. Masyarakat masih penuh dengan karut-marut, khurafat, cerita dongeng pada zaman 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun lalu. Tapi perkara yang sama berlaku pada waktu ini. Waktu sains dikemuncak di peringkat tertinggi dan orang Muslim sendiri sudah berpikiran maju. Tapi sayangnya masih ramai juga golongan agama yang terlibat dalam perbomohan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ini saya ingin memperkatakan tentang penglibatan orang agama dalam perbomohan yang boleh dikatakan merupakan ilmu pada zaman silam yang tidak sesuai dengan zaman ini. Saya sendiri tidak faham kenapa boleh wujud kecenderungan perbomohan di kalangan ramai orang agama. Ini saya pun tidak faham kerana saya sendiri belajar agama. Saya dapati bahawa perbomohan memang tidak dibolehkan di dalam Islam. Tapi yang berlaku sekarang ini sebaliknya, di mana golongan ustaz sendiri terlibat dalam perbomohan melalui apa yang dipanggil ruqyah ataupun jampi Islam. Saya sendiri ada pengalaman kerana saya mengikuti kebangkitan perubatan yang dipanggil ilaj bil Quran atau ruqyah ini di negara Arab ketika saya berada di negara Arab, di Morocco, di Mesir. Perkara ini muncul selepas berlaku apa yang dipanggil revolusi Islam Iran pada tahun 1979, di mana menyebabkan berlaku kebangkitan agama atau kebangkitan Islam. Ini menyebabkan segala-galanya mau dikaitkan dengan agama, termasuklah soal perubatan, mengangkatkan perbomohan tradisional di kalangan orang Arab dan juga orang Melayu sebagai perubatan Islam. Di Malaysia pun munculnya apa yang dipanggil Darus Syifa, rumah penyembuhan, sampai sekarang pun ada, di mana muncul tokoh agama di Malaysia mempromosikan perubatan itu dianggap sebagai perubatan Islam. Dan saya pernah membincang isu ini dalam tulisan saya di Mingguan Malaysia dan Utusan Malaysia. Itu mempertikaikan penamaan perubatan perbomohan dianggap sebagai perubatan Islam, kerana perubatan Islam yang sebenar bukanlah perbomohan, tetapi ia adalah perubatan moden yang seperti ada sekarang ini, seperti diamal dulu oleh Ibn Sina, oleh Farabi dan lain-lain di kalangan tokoh perubatan Islam pada masa lalu. Saya boleh menerima kalau menganggapkan perubatan Ibn Sina, Farabi dan lain-lain ahli perubatan Islam itu sebagai perubatan Islam, tapi bukan jampi, bukan ruqyah, bukan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk nak menyembuhkan pelbagai penyakit. Sekarang ini sangat ramai golongan agama yang dipanggil biasanya sebagai ustaz, dan kadang-kadang mereka meletakkan label sebagai tuan guru, mempromosikan diri sebagai bomoh, sebagai tukang perubatan, cara yang dipanggil perubatan Islam ini. Di mana kalau anda sentiasa menonton di YouTube, di Facebook dan TikTok, pasti ada mereka memberitahu kepada orang ramai bahawa sekiranya anda membaca ayat-ayat ini, segala penyakit akan sembuh.
Ya, tidak perlu pergi ke hospital, tidak perlu pergi ke rumah sakit, tapi memadai dengan membaca ayat sekian-sekian. Malah ada pun yang lebih daripada bomoh, menjadi pula pakar ekonomi. Jadi kalau nak kaya, bacalah surah itu dan surah ini 1000 kali, 2000 kali, 100,000 kali, menyuruh orang ramai supaya membaca surah itu. Tapi surah itu kalau anda faham maksudnya, faham maknanya, tidak ada kena-mengena dengan apa yang diberitahu oleh ustaz atau tuan guru berkenaan. InsyaAllah nanti saya akan membincang tajuk ini dalam beberapa video supaya saudara-saudari sekalian bisa faham ajaran Islam yang sebenar, bukanlah anti-sains, bukanlah menentang sains seperti digambarkan oleh golongan-golongan agama ini. Ya, saya tidak menafi orang nak menjampi, tidak masalah, sebab banyak orang jahil, banyak orang yang tak faham agama. Orang begini perlu diberi mengikut apa yang mereka nak, tapi bukanlah sampai menganggapkan bahawa Al-Quran itu boleh menyembuhkan segala-galanya. Saya berpegang dengan pandangan ulama yang mengatakan bahawa Al-Quran itu boleh menyembuh adalah menyembuh daran minal adran, iaitu penyakit-penyakit hasad dengki, penyakit-penyakit benci kepada orang, penyakit-penyakit hati yang ada pada kita, hasad dan apa ini semua. Inilah yang dikatakan Al-Quran boleh mengubatinya, bukan penyakit biologi, saudara dan saudari sekalian. Tapi kalau anda sekalian berfikir bahawa okey, ayat Al-Quran boleh menyembuhkan penyakit kanser, boleh menyembuhkan penyakit bara, okey, tidak masalah, peganglah. Tapi saya berfikiran bahawa bukan itu. Quran diturunkan untuk mengambil pengajaran, untuk mengambil hukum, untuk mengambil iktibar. Quran itu sendiri bukan kitab sains, bukan kitab perubatan, tapi ia kitab al-hidayah. Dan kita baca dalam surah Al-Baqarah pun gitu, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian itu kitab yang tidak disyaki lagi, merupakan hidayah kepada orang yang bertakwa. Dalam surah-surah lain pun memberi penjelasan. Dalam Al-Quran ada politik, tapi ia bukan kitab politik. Dalam Quran ada sentuhan perubatan, tapi ia bukan kitab perubatan, kerana ia kitab hidayah yang mengandungi segala asas apa yang diperlukan oleh manusia. Okey, setakat ini saja saya memberi penjelasan tentang golongan agama pada zaman sains dan teknologi ini sangat suka untuk nak menjadi bomoh. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.